Rasulullah ya Habibullah, Rasulullah ya Habibullah, Rasulullah ya Habibullah, Rasulullah ya Habibullah. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Kau ibarat bulan purnama membawa cahaya yang bersinar menerangi seluruh alam. Pribadimu yang mulia, kelembutanmu tiada bandingan. Kau Habibullah, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala. Hiburan mendidik jiwa. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi segala nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ila akhir ayat. Yang bermaksud, tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang lelaki daripada kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah Allah dan penutup bagi segala nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Anal aqibu fala nabiyya ba'di."
yang bermaksud aku adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi selepasku. Hubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para Nabi yang terdahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membina sebuah bangunan. Kemudian dia memperelokkan dan mencantikkannya kecuali suatu tempat yang tidak ada batu bata di sudutnya. Ketika manusia mengelilinginya berkata, cantiknya kalau ada batu bata di sini. Maka akulah batu bata tersebut dan aku adalah penutup bagi segala Nabi. Hubungan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi terdahulu adalah sama, kecuali kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ta'qid, iaitu sebagai penegasan, dan tatmim, iaitu penyempurnaan kepada agama-agama dan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum ini. Wallahu alam bisawab. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan ad-diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. Insya-Allah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita bersiaran setiap hari Isnin hingga hari Jumaat jam 4 petang hingga jam 7 malam. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini dan untuk para pendengar yang menantikan rancangan Pas Aluna pada petang ini. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk membincangkan insya-Allah pada petang ini bahagian kedua untuk sifat-sifat terpuji iaitu taubat. Masya Allah, seperti biasa Mona, kita juga untuk jemput rakan-rakan pendengar, sahabat penonton, anda boleh sama-sama sertai kita di secara langsung Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan kita sediakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan ke talian WhatsApp konti. Taliannya 0112900404. Juga soalan dan pertanyaan anda boleh letakkan di ruangan komen Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan untuk para pendengar, kalau terlepas siaran ada soalan juga boleh hantarkan melalui email rancangan Pas Aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan para pendengar terus setia bersama kami menanti insya-Allah selepas ini rancangan Pas Aluna, Tanyalah Kami.
manakah merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Telah terhenti, teman sejati tinggallah Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh dua orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM, iaitu Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak yang juga Ahli Panel Jawatan Kuasa Akidah JAKIM dan Ahli Panel Fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman, bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun. Sentiasa relevan dan terkini. Johor Bahru
Muka 106.2. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Radio IKIM, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah Mona. Kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di petang Rabu ini dan seperti biasa kita akan bersama lagi dalam rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Seperti biasa nak jemput rakan-rakan pendengar, sahabat penonton untuk anda ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM sebab apa kita boleh sama-sama berinteraksi dan juga menonton secara langsung untuk rancangan ini di situ. Ya, insya-Allah. Dan Alhamdulillah bersama untuk musim baru bersama Yang Berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Mona, Syafiq, macam mana Syafiq? Okey Syafiq. Mona. Syukur. Kalau senyum macam ni sama saya rasa Dr. Nik senyum lagi dia punya lebih nampak ceria tu kan. Kita senyum biasa-biasa. Masya-Allah kira okey dah tu Doktor. Allah. Masya-Allah. Baik. Terima kasih Doktor. Sudi lagi bersama kita untuk sesi musim ini Doktor menerusi rancangan Fas'aluna. Dan Mona seperti biasa ada juga sahabat pendengar yang bertanya bagaimana nak sampaikan soalan sebab apa rancangan Fas'aluna ni tanyalah kami. Itu format kita kan. Ya. Betul. Tanyalah kami. Jadi boleh tanyalah. Alhamdulillah panel kami yang ada pada waktu ini Dr. Nik Ruskiman. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan anda juga boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Baik, jom kita nak sambung lagi Mona untuk tajuk yang kita bawakan di bahagian yang kedua pada petang ini menerusi sifat-sifat terpuji dan fokus kita adalah kepada sifat taubat. Jadi kita nak jawab dulu beberapa soalan ni kan Mona? Ya, betul. Betul Doktor kan jawab soalan terlebih dahulu dari soalan pendengar yang dihantar sebelum ini minggu lepas. Alhamdulillah. Dan soalan yang pertama yang ada pada waktu ini bertanya, Doktor, bagaimana nak uruskan anak perempuan yang sudah terlanjur umur 17 tahun katanya. Seorang bapa tak dapat tengok mukanya akibat perbuatannya. Bagaimana nak uruskan situasi ini, Doktor? Ya, silakan. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu situasi, satu musibah yang cukup besar, Mona ya. Dalam keluarga dan anak itu sendiri. Dan kalau kita cakap kita sebagai pendengar mungkin boleh nasihat, saya sendiri boleh nasihat, tetapi yang mengalami, keluarga yang mengalami, khususnya bapa yang mengalami itu lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi daripada apa yang kita akan cakapkan. Kalau kita nak nasihat boleh je nasihat, tetapi yang merasa tak sama apapun berdasarkan soalan yang diajukan ini, tidak dalam situasi begini, nasihat yang paling berguna, yang paling bermanfaat sekali ialah untuk kita bagi tahu kepada bapa tentang apa yang berlaku ini adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita kena mulakan di situ, bahawa seni ini adalah takdir. Walaupun dia sesuatu yang tidak baik, walaupun sesuatu yang keji, tapi Allah Ta'ala dah suratkan benda ini berlaku, dan anggaplah ia sebagai ujian kepada kita, kepada ibu bapa, kepada keluarga, kepada anak itu sendiri. Ujian dalam bentuk perkara yang cukup memalukan, perkara yang cukup aib ini. Jadi itu satu ujian, dan jadikan ia sebagai satu pedoman dan pelajaran supaya kita menjauhi benda ini daripada berulang kepada orang lain, anak cucu kita yang lain. Dan yang keduanya, kepada anak itu kita bawalah dia untuk bertaubat, ajak dia bertaubat, ajak dia dekati agama, berjumpa dengan ustaz dan sebagainya. Dan kalau dia mengandung contohnya, kena jagalah
bayi itu jangan kita biarkan buang macam orang setengah orang sebab anak yang lahir dengan disebabkan zina macam tu dibuang dan sebagainya. Jadi dari segi anak itu sendiri kena diberi jagaan, sama ada kita sendiri yang ibu bapa yang menjaga ataupun diserah kepada rumah bantuan perlindungan wanita dan sebagainya, itu terpulang lah. Tapi kena beri peluang kepada dia, beri dia second chance, ruang untuk dia bertaubat, kembali ke pakai jalan. Kalau ibu bapa mengabaikan, membiarkan, takut dia lagi hanyut lagi, dia lagi tu lagi kan. Jadi kita kena dekati dan kena bagi bimbingan. Ini kita kata ni Mona Syafiq dah senang, tapi bagi bapa yang menanggung malu, kita boleh bayangkan bagaimana situasi yang dia alami kan. Tapi itulah yang kita harapkan, supaya kesedaran tentang perkara ini suatu benda musibah dari yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia tidak baik, budak itu bersalah, sudah pasti. Tetapi ini ialah suatu takdir yang sudah berlaku. Dan apa yang kita boleh buat ialah kita cuba baiki dan cuba elak daripada berulang. Wallahualam. Masya Allah, itu dia. Kita beralih ke soalan yang berikutnya dari sahabat kita Marisa Isha Saad bertanya, Doktor, yang paling suka dalam hati adalah istiqamah ke atas jalannya. Dan hati ini sering dibolak-balikkan. Doktor, mungkin boleh berikan satu nasihat agar saya dan semua sahabat tersedar andai tersasar dari landasan yang benar, Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang diajukan oleh saudari Marisa ni satu soalan yang relevan kepada kita, bukan untuk beliau saja. Istiqamah ini suatu perkara yang sukar kepada semua orang. Sebab itulah kita dianjurkan supaya memperbanyakkan berdoa. Sebab hati seperti yang dia katakan bolak-balik. Sebab itu dalam Quran, dalam salah satu doa menyebut Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Itu satu doa yang boleh diamalkan supaya hati kita tetap dalam ketaatan, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam agama Allah. Satu lagi doa yang kita boleh baca juga, yang sering kita dengar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau lencongkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Itu juga doa mohon istiqamah. Banyak sebenarnya doa yang kita kena sentiasa panjatkan kepada Allah SWT, mohon doa, mohon Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Begitu juga dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk aku mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki amalanku. Jadi ini juga doa yang kita boleh amalkan, kerana untuk istiqamah ini bukan sahaja usaha kita sendiri. Kita boleh usaha, kita boleh mujahadah, tetapi akhirnya ialah dengan taufik dan hidayah, inayah daripada Allah Ta'ala juga. Dan mungkin satu lagi doa yang saya boleh sebut di sini ialah ketika Imam Hasan al-Basri bertemu dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu, ayat Quran yang bermaksud sesungguhnya mereka ialah orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah summa istaqamu, dan kemudian mereka beristiqamah. Maka Imam Hasan al-Basri berkata, dia memanjatkan doa dia, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jadi kita pun boleh jadi kita pun boleh baca sama seperti mana yang dianjurkan oleh Hasan al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Jadi itu satu, saya rasa banyaklah kalau nak dicari doa-doa yang memohon istiqamah. Jadi yang pentingnya ialah apabila kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, kita kena berkekalan, kena melazimkan. Dia satu yang kita akan lari daripada istiqamah ni ialah apabila kita mula buat benda yang dilarang itu. Sebagai contoh, orang istiqamah tak isap rokok lah, dia tinggal rokok. Ini contoh sensitif kot, tak apalah. Dia dah tak isap rokok dah setahun dah, 2 tahun dah, 10 tahun dah.
Tiba-tiba jumpa kawan kan, kawan kata alah sikit je, sebatang je. Itu permulaan dia menang. Kenapa? Dia dah bermula dengan sekali dan dia terus akan lencong. Begitu juga dengan benda-benda lain dalam hidup kita ni. Kalau kita dah istiqamah, maka kekalkanlah istiqamah. Jangan nak try-try. Kawan yang orang saudara kita yang keluar daripada pusat pemulihan dadah dan sebagainya, dia dah semangat dah nak itu ni. Jumpa dengan kawan-kawan yang tak senonoh. Kawan-kawan kata, alah kau dah berapa 5 tahun duduk dalam pusat apa, try lah sekali je. Lepas tu dia balik semula kan. Jadi itu antara benda-benda yang akan melencongkan kita. So jangan try walaupun sekali. Jangan try. Jadi wallahualam, itu saya punya pandangan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. InsyaAllah semoga menjawab soalan yang diberikan. Dan untuk waktu ini, para pendengar kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Radio IKIM 20 tahun meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Sentiasa memberi informasi yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Tanilah Kami. Dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama yang berusaha Dr.
Nik Ruski Mana Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, betul. Petang ini kita kembali lagi untuk di bahagian yang kedua, kita berbincang dengan tajuk sifat-sifat terpuji, dan fokus kita adalah sifat taubat. Kan kalau cakap tentang taubat ni, ada kalangan kita yang katanya bukan hanya sekadar tahu buat sahaja, tapi bagaimana taubat kita ni taubat yang sebenar-benarnya, kita serahkan hati, jiwa kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita patuh tunduk, kan, supaya kita tak nak lagi buat kesilapan tersebut. Jadi doktor, jom kita nak bincang doktor dengan tajuk ini. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mana dan Syafiq. Maaf terpotong sikit tadi. Tak apa, silakan. Baik, kita dah bincang itu tentang makna taubat, hukum taubat, dan hari ini kita masuk lagi sedikit tentang kelebihan taubat. Minggu lepas pun kita dah sentuh. Kelebihan taubat seperti yang disebut pada minggu lepas, ia adalah ibadah. Taubat ni suatu amalan yang pelik. Kita buat dosa tetapi apabila kita memohon keampunan kepada Allah, Allah kira itu sebagai ibadah kepada dia. Kita berdosa tetapi kita taubat. Dalam taubat kita pun bukannya bunuh diri macam agama yang sebelum ini, agama syariatnya, agama dulu, tetapi agama Islam taubat dengan cara istighfar, dengan cara berjanji dan sebagainya, akan kita terangkan nanti. Dan Allah SWT juga menyatakan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah SWT amat menyintai, amat menyukai orang yang banyak bertaubat. Jadi begitulah bagaimana cintanya Allah SWT kepada orang yang banyak bertaubat. Jadi kita jangan rasa bahawasanya kita tidak perlu bertaubat. Ada orang dia kata, saya tak ada dosa apa masalah untuk saya minta maaf dengan Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak ada dosa, semua kita berdosa, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Jadi begitu juga bagaimana Nabi SAW, Nabi SAW yang sudah tentu maksum, yang tidak ada dosa, juga bertaubat. Nabi menyebut dalam satu hadis, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah atau kama qala. Nabi kata, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali sehari. Itu Nabi SAW yang bertaubat. Kita lagilah lebih pada 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa. Jadi para ulama membahaskan ayat ini, membahaskan hadis ini dengan panjang lebar. Apakah yang Nabi taubat sedangkan baginda SAW tidak melakukan dosa, tidak berdosa, seorang yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Maka antara yang diterangkan ialah, salah satunya ialah Nabi apabila baginda SAW, keimanan dan ketakwaan baginda itu yang kita kata apabila berlalunya masa, Nabi SAW merasakan baginda SAW tidak mensyukuri dan tidak memuji Allah SWT dengan selayaknya. Kita kata begitu. Kalau sebelum ini Nabi sudah ibadah dengan banyak, dengan zikir dengan banyak dan memuji Allah SWT, tetapi setelah berlalu masa, Allah SWT Nabi SAW merasakan bahawasanya apa yang dilakukannya itu tidak cukup lagi, tidak memadai lagi. Kalau kita orang awam ini, kita kata macam apabila kita menaik makam kita lah, makam kita tu, makam keimanan kita itu semakin meningkat, maka semakin kita rasa bahawasanya kita belum cukup lagi memuji Allah SWT. Jadi begitu jugalah dengan Nabi SAW, dia memohon kepada Allah Ta'ala, walaupun baginda SAW tidak berdosa, tidak melakukan kesebarang kesalahan dan sebagainya, tetapi baginda bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebanyak 100 kali sehari. Ada riwayat 70 kali sehari. Jadi itu dalam maksud ayat ini ataupun hadis ini jugalah menjadi sandaran bagi kita. Sekurang-kurangnya kita orang awam ni sehari 100 kali. Mana Syafiq, para pendengar, sekurang-kurangnya kita sehari kena istighfar, astagfirullah 100 kali sehari.
Sebab berdasarkan hadis ini. Jadi anjuran para ulama, khususnya orang tasawuf, orang tarikat dan sebagainya, paling kurang 100 kali sehari kena istighfar. Sebab Nabi pun 100 kali. Tapi yang lebih baik kita istighfar lagi banyak lah. Itu yang lebih afdal. Baik. Dan seterusnya, Nabi SAW juga menyebut, man taba qabla an tatlu' Syams min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari naik daripada sebelah barat, nescaya Allah akan menerima taubatnya. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita dari segi tempoh bertaubat. Di segi tempoh bertaubat, dia ada beberapa tempoh yang kita akan jelaskan di sini. Pertama, salah satunya ialah apabila sebelum matahari naik daripada sebelah barat. Jadi kalau matahari dah naik daripada sebelah barat, masa untuk bertaubat sudah habis. Ataupun satu lagi yang orang kita di Al-Qum kan, itu kita semua tahu. Ini antara masa-masa yang kita dah tak ada can dah nak bertaubat. Jadi sekarang ni boleh bertaubat. Anytime kita boleh taubat, masih dibuka. Ruang untuk bertaubat masih dibuka. Kalau tidak, dah ditutup dah. Ada, Allah SWT pun ada juga expired punya masa time-nya. Bukan shopping ya yang ada time kan. Allah SWT pun ada juga masa dia. Dia dah bagi masa dah. Ini masa yang kau tak boleh nak taubat dah. Aku dah tak bagi chance. Sekarang aku dah bagi chance dah. Berapa puluh tahun Allah Ta'ala bagi chance. Taubat sekarang. Jadi ini antara yang kita akan jelaskan lagi. Baik, yang mungkin yang akhir, topik yang akhir di sini, sebelum kita berhenti untuk soalan dan sebagainya, pengertian dan rukun taubat. Rukun taubat ni dia ada 3 perkara. Pertama, dia kena menyesal dulu. Itu pertama. Kalau kita nak bertaubat, kita kena menyesal atas maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau kita tak menyesal, aku taubat, itu bukan taubat. Itu bukan taubat yang sebenar. Itu bukan taubat yang sebenar. Yang kedua, menyesal sahaja tak cukup. Maksiat ini, kalau sebelum tu maksiat ni dia ada 2. Satu, maksiat kerana melakukan benda yang dilarang. Itu satu maksiat. Berzina, minum arak, mencuri. Ataupun maksiat kerana meninggalkan perintah Allah. Semayang, puasa. Ini perintah Allah. Jadi dua-dua ini adalah maksiat. Sama ada dia maksiat kerana dia melakukan perkara yang dilarang, ataupun dia maksiat kerana dia meninggalkan perintah Allah. Jadi dia kena menyesal dulu. Kalau orang tu dia kaki minum arak, dan dia kata aku nak taubat dah, tapi dia bercerita contohnya, weh aku dulu minum arak, kalau satu carton tu sekali je, in one sitting I can just drink all. Itu bukan taubat tu. Dia tak ada menyesal kan, dia tak ada menyesal, dia bangga lagi dengan yang dia buat. Ataupun orang berzina pun dia bercerita tentang zaman jahat dia. Itu bukan menyesal. Dan itu bukan tanda orang yang bertaubat. Tanda orang yang bertaubat ialah dia menyesal maksiat yang dia lakukan. Jadi begitu jugalah dengan benda lain. Dia tak semayang. Aku tak semayang 60 tahun aku tak semayang. Tak ada apa pun, okey je. Kaya raya lagi Allah Ta'ala bagi kat aku. Jadi kan dia bangga dengan benda yang mungkar, maksiat yang dia buat. Jadi itu tak boleh. Jadi kena menyesal dulu. Kena ada kesedaran menyesal dulu. An-nadam tu. Yang kedua, meninggalkan maksiat dan dia bertaubat daripadanya. Dia menyesal dan dia tinggal. Kalau dia buat maksiat yang dilarang tu, dia kena tinggal lah semua. Dia kena tinggal apa yang maksiat. Kalau dia minum arak, dia berhenti minum arak. Kalau dia berzina, dia berhenti berzina. Kalau dia berjudi, dia berhenti berjudi. Maknanya meninggalkan maksiat. Kalau dia tak semayang, dia semayang. Kalau dia tak puasa, dia puasa. Begitulah. Dan yang ketiga, yang akhir sekali ialah berazam untuk tidak melakukan maksiat. Yang dia bertaubat tu. Dia dah berazam dah. Dia kena ada nekat dia. Al-azm. Dia azam tak nak buat lah. Jangan dia taubat dia buat lagi, taubat dia buat lagi. Itu bukan taubat namanya, ataupun bukan taubat nasuha. Taubat nasuha ni dia dah fulfillkan benda ni. Kalau tidak dia akan dia tidak dikira bertaubat. Jadi yang
yang akhir sekali, yang kalau ini taubat melibatkan Allah SWT, maksiat dengan Allah. Tetapi kalau taubat kerana sesama manusia, dia kena tambah satu lagi. Kalau taubat melibatkan sesama manusia, contohnya apa? Contohnya dia ambil barang orang. Kalau dia ambil barang orang, maka dia kena kembalikan barang itu. Dia curi duit orang, dia kena kembalikan duit itu. Dia berhutang dengan orang dan dia niat tak nak bayar, tetapi dia kena bayar hutang orang tu. Itu adalah untuk bertaubat dengan manusia. Kalau dia malukan orang, dia fitnah orang, dia aibkan orang tu, dia kena pergi minta ampun, ataupun dia kena betulkan, bersihkan orang itu daripada maruah dia yang sudah tercemar. Jadi ini antara taubat, ataupun ini antara rukun taubat. Kalau dengan Allah Ta'ala 3, kalau dengan manusia tambah satu lagi yang keempat. Wallahualam. Masya-Allah, itu dia kaedah-kaedahnya untuk kita bertaubat. Sebab kita bertaubat ni bukan sesama kita, ini adalah dengan Maha Pencipta, kan, yang menciptakan diri kita. Jadi kena bersungguh-sungguh dan juga tekun istiqamah dalam melaksanakan taubat tersebut. Insya-Allah moga kita terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Dan untuk waktu ini berehat seketika, kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Manusia apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu, lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala. Dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta, walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali, itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Euforia Islam. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama rancangan Fas'aluna
pada petang ini dan masih bersama tetamu rancangan Fas'alun. Alhamdulillah yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia. Masih bincangkan tentang taubat. Banyak Alhamdulillah yang kita bincang dengan doktor dan banyak soalan sebenarnya doktor pada petang ini dan dari minggu lepas lagi banyak soalan. Mungkin kita dapat soalan pada petang ini bersama doktor. Boleh doktor? Baik. InsyaAllah. Boleh tu. Okey. Ya. Dan untuk waktu ini bersama untuk soalan yang bertanya, Zam dari Temeloh bertanya, doktor, boleh tak kita hebohkan kesalahan seorang yang dah bertaubat nasuha? Bagaimana doktor? Dia kalau orang dah melakukan suatu kesalahan dan dia dah bertaubat, kita tak boleh hebohkan dia. Hatta kalau dia tak bertaubat pun kita tak boleh nak hebohkan kesalahan dia. Sebab itu dah termasuk dalam mendedahkan aib orang. Kenapa kita nak hebohkan kesalahan orang, aib orang, kecuali yang dia lakukan itu dengan kesedaran dan dia sedinggi yang ingin menghebohkan. Itu boleh kita cakap lah, sebab dia ni sebagai seorang yang jahat. Kalau dia bangga dengan maksiat, dengan kesalahan yang dia lakukan, maka di situ kita boleh lah nak bagi tahu, sebab memang dia bangga pun nak kan. Tapi kalau orang yang lakukan dalam keadaan bersembunyi, dalam senyap-senyap, dan dia bertaubat dengan Allah pun sama ada kita tahu ke kita tak tahu, maka pada ketika itu kita dah tak boleh nak buka aib orang. Kalau kita buka aib orang, kita takut nanti Allah Ta'ala akan buka aib kita. Berapa banyak kesalahan kita, dosa kita, maksiat yang kita lakukan yang Allah lindung sampai hari ini orang tak tahu. Tapi mungkin yang tahu orang rapat dengan kita tahu. Isteri kita, suami kita, orang yang paling rapat dengan kita, isteri suami kita. Macam ustaz macam saya contohnya, cakap bagus je kan, tapi isteri kita tahu macam mana perangai kita yang sebenar di rumah dan sebagainya. Tetapi benda-benda itu dilindungi oleh Allah SWT. Allah Ta'ala tutup aib kita, kelemahan kita. Jadi begitu juga kita dengan orang lain. Kita kalau dah tahu orang tu ada kesalahan dan dia tidak hebohkan, kita jangan cerita kepada orang. Itu dah nanti termasuk mendedahkan aib, termasuk dalam ghibah, mengumpat dan sebagainya. Kita belajar sebelum ini. Wallahualam. Masya-Allah, itu dia. Okey, kita pergi ke soalan berikutnya doktor. Sahabat kita yang hantarkan di talian WhatsApp kunci 0112904004. Ada yang bertanya dari Fatimah. Okey, suami saya seorang yang sangat bertanggungjawab pada saya dan anak-anak. Tapi dalam bab agama, dia langsung tak nak ambil peranan mendidik anak-anak dan tak pernah kami solat berjemaah dan dia hanya solat seorang diri saja dalam bilik. Saya hanya usahakan solat bersama dengan anak-anak. Macam-macam usaha yang saya ajak untuk bersama dalam urusan didikan agama keluarga, tapi dia macam menolak dan kami dah 16 tahun berkahwin dan saya usaha untuk jadi isteri yang salehah dan kadang-kadang jadi serba salah dalam keadaan ini. Mohon bantuan doktor, silakan. Baik, pertama dia tak semayang berjemaah itu bukanlah satu dosa. Dan bukanlah benda yang kita kata benda yang maksiat dan sebagainya. Cuma sebaiknya dia sebagai pemimpin keluarga, dia kena ajaklah semayang berjemaah tu. Cuma kat sini sebagai isteri, Puan Fatimah mungkin boleh tanya dia apa masalah dia kan. Saya tak tahulah Puan pernah ke bincang dengan dia suruh dia jadi imam tu, kenapa dia tak nak, entah dia takut baca jadi imam, baca kuat kan. Kita tak tahu, mungkin dia rasa dia tak confident nak jadi imam. Kalau dia sembahyang jemaah dia kena jadi imam kan. Jadi mungkin dia rasa Zuhur asar boleh doktor. Zuhur dan asar boleh Zuhur dan asar mungkin boleh lah kan. Jadi kalau kita tak tahu lah apa masalah dia, jadi mungkin bincang dia. Tapi tak apa, teruskan sembahyang dengan anak-anak jadi imam. Dan insyaAllah pelan-pelan ajak dia. Kalau mungkin dia satu hari nanti Allah bagi hidayah kat dia, saya rasa benda ni boleh dibincang kan, boleh dibincang insyaAllah. Okay. Wallahualam.
Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan lagi dari WhatsApp Ponti bertanya, saya biasanya melakukan zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah dan lain-lain. Dan mengikut guru saya perlu sentiasa dilakukan sama ada duduk, baring, di mana keadaan pun. Tetapi akhir-akhir ini saya banyak mendapat amalan berselawat yang saya tahu juga baik diamalkan, tetapi ada syarahan dan nota-nota yang menasihatkan supaya berselawat terus menerus dan meninggalkan wirid-wirid atau zikir-zikir yang lain. Tumpukan sepenuh masa kepada selawat. Apa pandangan doktor? Selawat sudah pasti amalan yang terbaik sekali. Lebih-lebih lagi lah di bulan Rabiul Awal ni kita digalakkan perbanyak selawat. Macam-macam ada guru-guru syekh-syekh yang sarankan kita selawat 1000 kali sehari, 10,000 kali dengan sirah lafaz yang macam-macam yang berbeza-beza. Tetapi zikir-zikir lain, astagfirullah, la ilaha illallah juga bagus. Bagus. Jadi saya rasa memperbanyakkan selawat dan juga tidak meninggalkan amalan yang la ilaha illallah itu satu benda yang baiklah, seperti mana yang disarankan oleh guru. Walaupun yang memperbanyakkan selawat itu baguslah, saya tak nafikanlah. Ada hadis yang Nabi suruh kalau boleh sepanjang masa kita berselawat pun tak apa. Kan hadis yang sahabat tanya berapa banyak aku boleh berselawat, boleh. Tapi dalam masa yang sama ada juga hadis yang menyuruh kita, Nabi kata tadi kan, aku istighfar 100 kali kan. Ada juga. Jadi buat juga yang tu. Maknanya kita buat semua sekali amalan secara kombinasi yang Nabi suruh. Bukan kita beramal dengan satu saja, tetapi of course selawat sebanyak mungkin itu yang paling baik lah. Tapi nak zikir astagfirullah, nak zikir la ilaha illallah, nak zikir subhanallah dan sebagainya, teruskan juga zikir. Dan selawat pun buat sebanyak yang boleh. Wallahualam. Masya-Allah. Itu dia Kalau lihat daripada sambutan soalan kita Mona di Facebook dan juga di WhatsApp, masya-Allah, berlapis-lapis juga kita punya soalan yang kita dapat ni, masya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton yang tonton di Facebook Live dan juga di YouTube yang sudi komen di sini. Seperti kita ada Puan Sarbia, Siti Aisyah, Puan Sarifah Kasim, juga kita ada Nasruddin, ramai lagi yang sudi juga like dan juga share perkongsian kita pada petang ini. Namun Mona, kita lihat daripada sudut masa ni macam terhad sangat, tapi kita nak minta sedikit doktor sebagai kesimpulan dan juga kata-kata akhir di hujung ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk kepada rukun taubat. Yang kalau kita recap balik ataupun kita ulang kaji balik, ialah 3 benda. 3 perkara tu: menyesal, meninggalkan maksiat dan juga kita berazam untuk tidak ulang lagi. 3 benda ni, itu syarat rukun taubat. Kalau kita melibatkan orang lain, yang keempat, tambah satu lagi, iaitu kita mengembalikan hak orang tu. Kalau hak dia berupa harta benda, kita bagi balik harta dia apa saja. Kalau hak dia itu berupa maruah, kita kena minta maaf dengan dia, maruah dia. Kita kena bersihkan. Kalau kita malukan dia dalam Facebook, dalam Telegram, dalam YouTube dan sebagainya, kita kena buat Facebook YouTube baru. Kan? Kena buat yang baru untuk minta maaf dan bersihkan dia. Apa yang aku kata selama ini ialah fitnah. Begitulah. Dan kalau kita pukul orang, taubatnya ialah kita minta maaf dengan dia, ataupun kita suruh dia pukul, kita balas. Kita lempang muka dia sekali kan. Kita dah taubat dah, ya Allah aku taubat ini semua. Tak apalah, InsyaAllah yang tu. Tapi satu lagi, kau kena bagi muka kau kat dia bila lempang kau balik. Ataupun kau minta maaf dengan dia, kau lempanglah aku sekali. Kalau tidak, kau maafkanlah aku. Kalau tidak, nanti akhirat susah kita. Kita tak sesal lagi. Itu cara penyelesaian di dunia. Jadi, para pendengar, Syafiq, Mona yang saya hormati, taubat ini ialah permulaan bagi orang yang ingin mendekatkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Betul. Permulaan. Ini ialah mabda', permulaan. Jadi tangga untuk orang yang ingin dekatkan diri dia dengan Allah, dia bermula dengan taubat. Dan dia meninggalkan segala yang menjadi kebencian, yang menjadi maksiat di sisi Allah SWT. Jadi kita boleh taubat dengan meninggalkan dosa kita
kita juga boleh taubat kerana meninggalkan benda yang dibenci oleh Nabi SAW dan Nabi Rasulullah oleh Allah SWT. Banyak benda yang Allah SWT benci yang kita buat. Dosa-dosa kecil pun kita boleh taubat. Ada soalan yang tanya taubat dosa kecil, dosa besar. Memang dari segi pengarang ini menyebut bahawa dosa kecil pun boleh kita bertaubat juga, walaupun dosa kecil itu boleh terhapus dengan amal soleh dan lain-lainnya. Tapi digalakkan juga, takut dosa kecil itu nanti dia membawa kepada dosa yang besar. Jika kita lakukan secara berulang-ulang dan sebagainya, dia menggalakkan orang lain lakukan, dan lama-kelamaan dia menjadi sesuatu yang tersebar, maka dia akan menjadi suatu dosa yang besar. Jadi saya rasa itu saja. Moga-moga Allah SWT menggolongkan kita di kalangan orang yang memperbanyakkan taubat. Amin. Tawabun kan. Innallaha yuhibbu tawabin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Itu yang kita katakan, Allah Ta'ala guna kalimah sirah tawab, orang yang banyak bertaubat. Bukan innallaha yuhibbu taibun, ya, taibin kan. Tapi innallaha yuhibbu at-tawwabin, tawab, orang yang banyak bertaubat. Bukan orang yang sekadar bertaubat, tetapi orang yang banyak bertaubat. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang banyak bertaubat. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian pada petang ini. Masya-Allah, banyak yang kita dapat. Terima kasih kembali. Ya, banyak juga yang kita terus tambahkan lagi peringatan kepada dalam hidup kita ni, walaupun kita rasa kita dah betul semua, tapi taubat tetap kena buat. Kan seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mengikuti sirah baginda dan teruskan bertaubat itu, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih doktor, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod akan datang. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada anda yang tonton, ya, Mona. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi perkongsian selepas ni, dan jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM, insyaAllah. Kuching 93.7 FM. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Anda mahukan kaedah-kaedah terbaik dalam menguruskan harta anda. Anda mahu dibimbing untuk menyediakan dokumentasi wasiat. Anda mahukan panduan penyediaan dokumentasi hibah. Anda mahu dibimbing bagaimana melalui prosedur-prosedur pusaka. Anda mahu tahu perkara yang perlu dibuat dan perkara yang harus dielakkan dalam penyediaan dokumentasi pengurusan harta. Anda inginkan panduan penting dalam tuntutan harta sepencarian. Dan adakah anda mahu manual pengurusan harta yang boleh membantu anda nanti? Hadirlah ke program kami secara dalam talian khusus lanjutan pengurusan harta keluarga Islam Siri 2021 pada 1 dan 2 November 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kami akan sediakan manual dan masa perbincangan yang lebih panjang. Yuran hanya RM300 untuk 2 hari. Daftar di talian 03-6204-6325 pada atau sebelum 25 Oktober 2021. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda